Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nikmat Islam dan iman, nikmat kita dapat mempelajari tafsir Al-Quran. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-132. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-88 dan 89 surah At-Taubah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Mereka tetap tinggal, tetapi Rasulullah SAW dan orang yang beriman bersamanya berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka. Dan mereka itulah orang yang mendapat kebaikan dan mereka itulah juga orang yang berjaya. Allah telah menyediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya, beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan pada ayat ke-88 dan 89 surah At-Taubah ini bahawa keadaan yang ditunjukkan dan dilalui oleh orang munafik itu berbeza dengan apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik sememangnya tidak ikut berperang, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang beriman yang bersama baginda berjuang di jalan Allah. Mereka semua berjihad dengan harta dan diri mereka sendiri secara ikhlas dan bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itulah yang memperolehi kebaikan di dunia dan di akhirat serta memperoleh keuntungan, iaitu mendapatkan ganjaran balasan yang setimpal dengan apa yang mereka kerjakan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, dan mereka kekal di dalam syurga selama-lamanya. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin menyatakan ayat ke-88 dan 89 surah At-Taubah ini merupakan sambungan pendedahan tentang sikap orang munafik di Madinah terhadap perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Rasulnya, iaitu apabila turun sahaja ayat Al-Quran yang memberikan arahan supaya keluar berperang, maka orang munafik yang kaya datang memohon keizinan untuk tidak pergi berperang kerana mereka rela tinggal bersama-sama dengan orang yang tidak mampu keluar berperang seperti kaum wanita, kanak-kanak dan orang tua yang sudah uzur. Mereka tidak memahami kelebihan pahala berperang fisabilillah
Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berjuang bermati-matian dengan harta benda dan jiwa raga mereka. Ar-Razi rahimahullah menyatakan bahawa ketika Allah Subhanahu wa taala mendedahkan sikap orang munafik itu, dia juga menerangkan keadaan Rasulnya bersama para pengikut setia baginda yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari keredaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna sekiranya orang munafik itu lebih rela tinggal di rumah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pula lebih rela berjuang dengan penuh semangat dan kegigihan untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu kemenangan, dan bukan sahaja mendapat harta rampasan perang di dunia, bahkan memperoleh ganjaran syurga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyediakan syurga di samping kebun-kebun dan taman-taman yang mengalir sungai di bawahnya untuk mereka. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur, beliau menyatakan bahawa Rasul dan para mukmin yang sentiasa berada bersamanya dalam memenuhi kepentingan agama tetap berangkat menunaikan jihad terhadap harta dan dirinya, serta melaksanakan semua tugasan yang diamanahkan dengan sepenuh hati dan bersungguh-sungguh, kerana mereka mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berjihad di jalan Allah, itulah akan mencapai darjat kesempurnaan dan kemuliaan, serta mempunyai kebajikan yang Allah Subhanahu wa taala sendiri mengetahuinya. Merekalah orang yang memperoleh kemenangan, kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Allah menyediakan syurga Firdaus dan kedudukan yang tinggi untuk mereka di akhirat. Mereka akan kekal di dalam syurga, dan itulah sebesar-besar kemenangan bagi orang yang beriman. Manakala Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat 88 dan 89 surah At-Taubah, di dalam ayat ini dikemukakan terlebih dahulu penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana baginda bukan mengerahkan orang lain semata-mata, bahkan baginda sendiri yang memulai dan berada di bahagian paling hadapan, serta baginda yang memimpin tentera Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai kekayaan, yang ada hanyalah jiwa raga. Contohnya di dalam peperangan Tabuk, umur baginda ketika itu sudah mencapai 61 tahun. Bererti baginda Rasul sudah berusia, namun baginda tetap pergi berjihad. Orang yang beriman yang lain turut mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesetiaan. Harta dan jiwa diberikan sepenuhnya, tidak takut miskin serta tidak takut kematian. Mereka tidak mahu berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mana sahaja baginda pergi. Mereka ikut serta dan bersedia untuk mati. Berbeza dengan sikap orang munafik. Jihad dan pengorbanan orang beriman tidak akan menjadi sia-sia sekiranya mereka korbankan itu harta benda. Allah akan segera menggantikannya dengan yang lebih baik. Jika mereka mati dalam perjuangan, mereka akan mendapat tempat syuhada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengandungi satu tuntunan yang mendalam bagi menegakkan suatu cita-cita. Cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mendapatkan redha Allah dengan menegakkan kebenaran dan membimbing masyarakat manusia. Suatu tugasan yang tidak mudah, kerana perlu menempuh perjalanan yang sukar, juga memerlukan pengorbanan serta menggadaikan harta benda dan nyawa sebagai taruhan untuk menjayakan cita-cita tersebut. Ketika itu, tumbuhlah rasa bahagia. Rasa bahagia yang telah ada dengan sendirinya di dalam lubuk hati sanubari setiap orang yang beriman. Maka terhasillah kekuatan untuk meneruskan lagi risalah perjuangan sehinggalah sampai masa mata tertutup, meninggalkan dunia dengan wajah yang dihiasi dengan penuh kebahagiaan, kerana telah menzahirkan ciri-ciri orang bertakwa dengan menuruti segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang yang lemah semangat dan imannya menjadi seperti orang munafik. Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Al-Arabi berkata, manusia tidak mudah
apabila menghadapi kesukaran di permulaan jalan, melainkan apabila pandangannya berfokus kepada tujuan yang sebenar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-88 dan 89 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat 88 dan 89 surah At-Taubah ini, Allah Subhanahu Taala menjelaskan bahawa sikap para munafik yang hartawan dan tidak sanggup berperang apabila turun sesuatu wahyu yang menyuruh mereka beriman dan berjihad. Mereka segera meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mereka dibenarkan untuk tinggal di rumah atau tidak ikut berperang dengan alasan menjaga wanita dan anak-anak. Sedangkan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasul, mereka bersedia mempertaruhkan nyawa dan harta mereka demi membela dan menjaga kesucian agama Islam. Semestinya mereka akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki, sama ada di dunia maupun di akhirat, bahkan menggantikan mereka segala keluh kesah dan kesusahan di dunia dengan balasan yang setimpal di hari kiamat nanti. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-88 dan 89 surah At-Taubah ini ialah, pertama, umat Islam hendaklah bersatu hati mempertahankan kedaulatan agama Islam, kerana perpecahan dan perbalahan sesama sendiri menjadi kebinasaan bagi agama dan umat Islam. Kedua, setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul mestilah sedaya upaya meninggikan syiar dan syariat Islam di dalam diri, keluarga, masyarakat dan negara agar ia terus terpelihara. Ketiga, umat Islam perlu menghindari perbuatan sikap tidak jujur dan bercakap dusta, kerana perbuatan tersebut merupakan ciri-ciri orang munafik yang menyebabkan umat Islam akan menjadi lemah dan hilang jati diri sebagai seorang Muslim. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.